Cikgu pun tanya. Semua sihat ke pagi ni? Ke ada yang tak berapa nak sihat? Okey, Alhamdulillah. Okey, so hari ni ada dalam lebih kurang 18 orang, tak payah lain. Cikgu akan admit sambil kita masuk kelas. So hari ni kita mula dululah. Manakah Cikgu Nadia dah ada? Okey, Faris Danish dah ada. Okey, so minggu lepas kita dah belajar tentang tenaga keupayaan graviti, betul tak? So kita dah belajar pasal tenaga keupayaan graviti bila dalam lift, betul tak? Bila lift tu naik atas, lift tu berada di tingkat atas, so lift tu ada tenaga keupayaan graviti. So hari ni kita nak sambung lagi dengan topik bab seterusnya tapi dalam tenaga juga. So sebelum tu cikgu nak tengok dulu video ni. Nanti cikgu nak tanya awak apa tenaga yang ada dalam aktiviti yang cikgu tunjuk ni. Okey, video kedua. So, berdasarkan video yang awak tengok ni, apa aktiviti yang dia tengah buat? Apa nama aktiviti yang dia tengah buat? Memanah. Dia tanya, okey betul Dia buat aktiviti memanah. So dalam aktiviti memanah, ada tak siapa-siapa tahu tenaga apa yang ada dalam aktiviti memanah? Tenaga kinetik. Okey, Alia kata tenaga kinetik. Okey. Lain ada? Tak ada So kalau tenaga kinetik, betul lah anak panah tu dia bergerak. Tapi kalau kita tarik arrow tu ke belakang, dan arrow tu bila dia lepas, dia ada tenaga. Kan? So tenaga yang ada pada arrow tu sebenarnya ialah tenaga keupayaan kenyal. So contoh apa tenaga keupayaan kenyal yang kita boleh nampak sendiri. Okey, semua mesti ada stapler kan? Dalam stapler pun ada tenaga keupayaan kenyal. Kalau tengok dalam ni, dalam stapler ni dia ada spring kat sini. So bila spring ni lah yang dia membolehkan dawai kokot tu dia boleh gerak ke hadapan. So bila kita dah guna stapler tu, dia akan naik balik kan sampai habis dawai kokot ni. So macam mana dawai kokot tu boleh sampai hujung ni sampai habis ialah dengan menggunakan daya tenaga keupayaan kenyal. Okey, selain daripada tu, siapa tahu ni apa? Okey, ni getah rambut. So getah rambut pun ada tenaga keupayaan kenyal. Bermaksud dia boleh ditarik, dia boleh diregangkan. Okey, bermaksud bila kita tarik macam ni, dia ada tenaga keupayaan kenyal pada getah rambut ni. Okey. So, selain daripada tu spring. Spring macam tadi cikgu dah tunjuk lah. So, bila spring ni, bentuk asal dia macam ni kan. Bentuk asal dia macam ni, tiada daya yang dikenakan, bermaksud spring ni dia berada dalam kedudukan dia yang seimbang. Tapi bila kita kenakan daya, dia mengalami mampatan ataupun regangan. So bila dia dimampatkan ataupun dia diregangkan, spring tu ada tenaga keupayaan kenyal. Tapi bila dia dalam bentuk asal macam ni, dalam keseimbangan, dia tak ada lah. Tapi bila kita mampatkan, bila kita regangkan, barulah dia ada tenaga keupayaan kenyal.
Okey, so apa itu tenaga keupayaan kenyal? Tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Okey, tenaga keupayaan kenyal ni hanya ada pada bahan yang kenyal. Contohnya kalau kita ada pen kan, kalau kita ada pen, contohnya kalkulator lah. Bila kita ada kalkulator, kita tak boleh nak regangkan dia, kita tak boleh nak mampatkan dia. So kalkulator ni dia tak ada tenaga keupayaan kenyal. Hanya bahan yang kenyal sahaja mempunyai tenaga keupayaan kenyal. So contoh di sini kan. Macam tadi kan, bila daya tu dikenakan, dia ada tenaga keupayaan kenyal. So awak tengok dia berubah bentuk. Tadi dia panjang macam ni, bila kita mampatkan, dia makin pendek sepanjang ni. Dan bila kita regangkan dia, dia lagi panjang daripada bentuk asal dia. So apa yang jarak yang dilalui itu ialah kita panggil dia sebagai sesaran. Okay, sesaran iaitu X. So formula tenaga keupayaan kenyal ialah 1/2 darab F dengan X. So apa itu F? F ialah daya regangan atau mampatan dalam unit Newton. So F ialah daya, force. X ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan. So berapa banyak jarak, berapa banyak panjang yang dia berubah, itu ialah sesaran dia. So apa hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal? Okey. Tenaga keupayaan kenyal ni ialah sama dengan kerja yang dilakukan. Bermaksud kalau kita mampatkan spring tu ataupun kita regangkan getah rambut ni, bermaksud dia ada tenaga keupayaan kenyal. Dan kerja yang kita lakukan untuk regangkan getah rambut ni ialah nilai yang sama dengan tenaga yang ada dalam getah rambut ni. Ataupun kalau kita tengok dalam spring. Okey, kalau spring tu kita regangkan, okey, kalau spring tu kita regangkan, dia akan panjang sebanyak X meter. Okey, sebanyak X lah. Okey, daya yang kita kenakan dia pula contohnya F Newton. Okey, F ni ialah pemboleh ubah je dia bukan nilai. So nilai tu kan boleh berubah-ubah. So kalau X kat sini, F kat sini. So kalau kita nak cari kerja yang dilakukan, kalau daripada graf ni, kita kena kira luas bawah graf. So kalau tengok luas bawah graf ni dia berbentuk segitiga. So kalau kita nak cari segitiga punya luas, bermaksud kita kena darab panjang darab lebar. Panjang darab dengan lebar. So kalau 1/2 darab panjang dia ialah F kan. Panjang dia ialah F dan lebar dia ialah X. Ni lebar dia. Lebar dia ialah sebanyak X. So bermaksud tenaga keupayaan kenyal yang ada pada spring ni, pada keadaan ni sama dengan nilai kerja yang dilakukan untuk spring ni panjang sebanyak ni. Okey. Okay, faham tak? Ada apa-apa soalan? Faham ke? Faham Dia dan Nisha? Farah Kristina ada. Okey, faham Okey, itu ialah tenaga keupayaan kenyal. So awak ingat kalau tenaga keupayaan kenyal formula dia 1/2 F darab dengan X ataupun kerja yang dilakukan ialah kita kena cari nilai luas di bawah graf. Okey. So kita tengok contoh kat sini. So kat sini ada satu spring mempunyai panjang asal dia ialah sepanjang 10 cm. So apabila daya 20 Newton digunakan untuk menarik spring itu, panjang spring menjadi 15 cm. So hitung tenaga keupayaan kenyal. Dia sudah kita cari tenaga keupayaan kenyal. So kalau pada kedudukan seimbang dia ialah sepanjang 10 cm. Bila kita tarik dia akan jadi panjang sepanjang 15 cm. So berapa nilai bagi sesaran, kita kena tolak nilai yang dalam keseimbangan ni, kita kena tolak
dengan nilai yang dia dah jadi panjang. So baru kita boleh masukkan dalam formula 1/2 F darab X. So kalau tengok pun kat sini, sesaran yang dia bagi adalah dalam unit sentimeter. Betul tak? So kalau dalam formula tu awak mesti guna sesaran dia dalam unit meter. So perlu ubah bila kita dah tolak nilai, kita dah dapat nilai sesaran bagi spring tu, kita kena ubah unit dia menjadi unit meter. Okay, sesaran mesti dalam unit meter dan daya mesti dalam unit Newton. Baru awak boleh masukkan dalam formula ni. Okay, so kalau kita masukkan formula tu 1/2 darab dengan daya sebanyak 20 Newton dan sesaran spring dia ialah sepanjang 0.05 meter. So beza di sini daripada sini ialah sepanjang 0.05 meter. So kalau awak kira awak akan dapat tenaga keupayaan kenyal dia ialah sebanyak 0.5 joule. So macam cikgu dah cakap sebelum ni, kalau tenaga unit dia mestilah dalam unit joule. Okay, so kita tengok contoh yang kedua. Okay. Contoh yang kedua, satu spring menjadi 18 cm panjang apabila daya 50 Newton digunakan untuk menarik spring itu. Tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring ialah 2 joule. Okay, kali ni dia suruh kita cari nilai bagi panjang asal dia. Panjang asal spring tu ketika dia berada dalam kedudukan seimbang. Okay, so bila dia dah tarik, dia jadi 18 cm. So berapa nilai sebelum dia ditarik? Okay, dia nak cari berapa nilai sebelum dia ditarik. Dan dia dah bagi daya sebanyak 50 Newton. 50 Newton ialah nilai bagi daya iaitu F. Dan 2 joule ialah nilai bagi tenaga keupayaan kenyal iaitu T. Okay, tulis T lah. Tenaga keupayaan. Macam mana kita nak kira dia punya panjang? Okay, masukkan dalam formula nilai yang ada. Contoh kat sini, tenaga keupayaan kenyal dia ialah 2 joule. Okay, 2 joule awak dah ada kat sini. Okay, 1/2 darab dengan F iaitu daya. Okay, 50 Newton awak dah ada. X kita tak tahu lagi sebab kita tak tahu berapa sesaran yang dia ditarik. Sebab dia hanya bagi panjang selepas dia dah ditarik. Okay, so macam mana kita masuk dulu formula dia. Dan boleh tengok ni 2. Bila sini ke sini, bila 1/2 ni nak ke sebelah sini bermaksud awak kena tukar dia kepada bahagi. So bila bahagi dengan nilai bagi fraction pecahan, awak kena tukar dia upside down, atas ke bawah. So 2 darab 2. So darab 50 Newton pergi sana jadi bahagi dan X tinggal kat sini ataupun kita ubah dia kat sini. Okay, so 2 darab 2 bahagi dengan 50, awak akan dapat 0.08 meter. So 0.8 meter ialah nilai bagi sesaran. Nilai daripada sini ke sini ialah 0.08 meter ataupun 8 cm. So macam mana kita nak kira panjang asal spring tu? Ialah kita tolak panjang dia selepas ditarik, tolak dengan sesaran dan awak akan dapat panjang asal bagi spring. Okay. So sebenarnya panjang asal dia sebelum dia ditarik ialah sebanyak 10 cm. Okay, faham tak? Kalau ada nilai mana yang awak dapat dalam soalan tu, masukkan dulu dalam formula tu. So baru cari nilai apa yang tinggal, apa yang dia minta. Okay, semua faham tak? Faham Farah, Dia, Danisha, Farah, Kristina, Alia, Nur Aisyah. Okay, Izam faham tak? Izam, Akif Farihin, Afif Syaumil, Adam Rizkin. Okay, so ini yang macam cikgu cakap tadi ialah dia bagi graf. So tengok ni dia bagi graf daya melawan regangan bagi sejenis spring. So dia suruh hitungkan kerja.
So kalau cikgu cakap tadi, bila dia suruh hitung kerja, bermaksud awak kena cari luas bagi di bawah graf. Kena cari nilai luas bawah graf. So bila kita nak cari nilai dia, ialah kita kena cari luas ni lah, luas segitiga ni. Luas segitiga yang ini. Okay. Ini. Okay, so awak tengok 1/2 darab dengan panjang iaitu F dia. F dia tengok kat sini sebanyak 20 Newton. Darab dengan lebar iaitu regangan X dia. Kalau tengok kat sini dia 8 cm. So kalau 8 cm, 8 cm kita ubah kepada meter, bermaksud awak kena bahagi dengan 100. So kalau bagi dengan 100, awak akan dapat 0.08 meter. So bila masuk je dalam formula ni, awak akan dapat nilai bagi kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring tu. Okay, kalau tengok soalan B, dia tanya pula tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring apabila diregangkan sebanyak 8 cm. So nilai dia nak nilai tenaga keupayaan kenyal yang sama dengan tadi. So macam saya cakap, tenaga keupayaan kenyal sama dengan nilai bagi kerja yang dilakukan. Yang penting nilai dia ialah sama, regangan sepanjang 8 cm. Dua-dua 8 cm. So boleh je ambil nilai kerja yang dilakukan ni dan dia sama dengan nilai tenaga keupayaan kenyal. So ni ialah sama. Tenaga keupayaan kenyal sama dengan nilai kerja yang dilakukan. Okay. Ada lagi satu soalan. So yang ni cikgu nak awak kira sama-sama dengan cikgu. Okay. Panjang asal bagi spring S ialah 20 cm. So panjang asal dia ialah sepanjang 20 cm. So apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring ialah 20 Newton, panjang baharunya menjadi 12 cm. Hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring S yang termampat itu. Okey, so dia dah bagi nilai panjang asal, ada nilai bagi panjang baru dan ada nilai daya. Ni ialah nilai bagi daya. So semua dah ada kan? Dia dah bagi X, dia dah ada bagi F. So awak kena kira dulu nilai X dia berapa sebenarnya dan masukkan dalam formula. Okey, cikgu nak awak kira sekarang. Masukkan dalam formula 1/2 darab Fx. Siapa yang dah dapat jawapan nanti letak kat komen Alia dapat 0.8 Joule. Okay, Farah pun sama. Farah Kristina, Farah Batrisha. Yang lain? Dia dan Nisha pun dapat sama. Okay. Yang lain? Ada lagi? Akif Farihin, Adam Liskin, Izam. Apa lagi? Aziz, Faris, Danish, Hilman Afiq, Afif Syaumil. Dapat tak? Dapat nilai lain pun tak apa Kita nak belajar. Nanti kita boleh betulkan. Ada lagi? Jom tengok jawapan dia.
Jarak mampatan dia, macam mana kita nak kira sesaran dia, iaitu X ialah kita panjang asal tolak panjang baru. Okey, 20 cm tolak dengan panjang baru, awak dapat 8 cm, ubah dia kepada meter, awak akan dapat 0.08 meter. Tenaga, kita nak kira tenaga kupaian kenyal dia, masukkan je dalam formula tu. F ialah sebanyak 20 Newton, X nilai sesaran dia ialah sebanyak 0.08 meter. So awak akan dapat 0.8 Joule. Okey, Alia, Farah, Kisina, Dianisha jawab betul. Okay, yang lain ada tak dapat jawapan lain? Semua faham Semua dapat? Ada lagi yang belum dapat? Ada tak yang dapat lain? Semua dapat Okey. Okey, so seterusnya awak tengok gambar ni. Ada 3 aktiviti sekarang yang tengah berlaku. So apa persamaan yang awak boleh nampak dalam tiga-tiga video ni? Ada tak? Ataupun awak tahu tak tenaga apa yang ada dalam tiga-tiga aktiviti ni? Dia ada tenaga yang sama dalam tiga-tiga aktiviti ni. Jenis tenaga yang sama. Ada ke? Ada ke tak ni? Ke tak tahu? Kalau tak tahu boleh cakap tak tahu. Dia dari saya cakap tak tahu. Okey, kalau tengok dalam tiga-tiga gambar ni, tiga-tiga video ni, semuanya sedang bergerak. Kan? Kalau tengok kereta ni dia bergerak. Bola tu bila dia baling, bola tu dia bergerak. Dan roller coaster dia pun dia sentiasa bergerak. Okey, so bila apa tenaga yang ada dalam benda yang bergerak ialah tenaga kinetik. So tenaga kinetik ialah tenaga yang ada dalam benda yang bergerak. Even kalau macam kita naik tangga ke, so kita ada tenaga kinetik ataupun kita sedang berjalan. Okay, kita ada tenaga kinetik sebab kita sedang bergerak. So jenis tenaga yang ada ialah tenaga kinetik. So tenaga kinetik ialah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Objek yang bergerak ada tenaga kinetik. So apa formula bagi tenaga kinetik ialah 1/2 M darab V kuasa 2. So M ni apa? M ialah jisim. Jisim dalam unit kilogram. Ingat unit dia mesti dalam kilogram. V ni apa? V ialah halaju. Halaju dalam unit meter per saat. Okay. So kalau kita berjalan, kita berat berapa? Contohnya cikgu kira 50 kg. Okay, kita bergerak dalam halaju contohnya 100 meter per saat. Bermaksud tenaga kinetik dia, awak boleh kira lah. Dia ada tenaga kinetik. Ada nilai tenaga kinetik yang ada yang sedang berlaku. Okay, so apa contoh tenaga kinetik? Bila ada kereta api. Okay, kereta api ni dia laju dan dia berat. Kereta api dia berjisim 500,000 kilogram. Okay, 500,000 kilogram ialah nilai bagi jisim. Jisim iaitu M. Okay, dia bergerak dengan halaju 360 kilometer per jam. Ini ialah nilai bagi V. Okay. Dia nak cari berapakah tenaga kinetik. Okay. Dia suruh cari tenaga kinetik. So kereta api ni adalah tenaga kinetik sebab dia bergerak. So dalam objek yang bergerak ada tenaga kinetik. So macam mana kita nak kira nilai tenaga kinetik? Okay. Pertama sekali
Kalau kita tengok hal laju yang dia bagi ialah dalam unit kilometer per jam. Tapi kalau tengok kat formula tadi, unit yang boleh kita masukkan dalam formula ni ialah dalam unit meter per saat. So kita kena ubahlah kilometer per jam ni ubah kepada meter per saat. So kalau 360 kilometer per jam bermaksud 360 kilometer jarak yang kita lalui, yang kita bergerak dalam masa 1 jam. So kita ubah kilometer ni kita nak ubah kepada meter. So kilometer cikgu cakap 10 kuasa 3. So 360 awak darab dengan 10 kuasa 3 ataupun 1000. Okey, jam pula. Jam kita nak ubah dia kepada saat. Okey, dalam 1 jam ada 60 minit. Dalam 60 minit ada 60 saat. So 1 kena darab dengan 60, darab lagi dengan 60. So awak akan dapat dalam 1 jam ada 3,600 saat. So bila kita kira masuk balik dalam kalkulator, awak akan dapat nilai dia ialah 100 meter per saat. So 360 kilometer per jam sama juga dengan 100 meter per saat. So kalau dah dapat dalam unit yang kita nak, boleh terus masuk dalam formula tenaga kinetik. So tengok 1/2 darab dengan mass, M, mass ataupun jisim. Okay, jisim dia 500,000 kilogram dalam unit kilogram. Dan V iaitu hal laju dalam unit meter per saat kuasa 2. Jangan tinggal kuasa 2. Okay, pastikan kalau kira kuasa 2 tu. Okay. So berapa nilai bila kita dah kira, kita dapat 2 bilion 500 juta. Betul. So berapa nilai dia dalam kilojoule? Kalau dalam kilojoule berapa? Nilai ni kalau kita nak dalam kilojoule, berapa nilai dia? Okay, cepat kira. Berapa nilai dia dalam kilojoule? Okay, ada? Berapa nilai kalau kita nak tukar dalam unit kilojoule? Okay, Alia dapat 2,500,000 kilojoule. Okay, cikgu kira. Farah pun sama, 2 juta. Farah, Kristina, Dia dan Nisha. Okay, betul lah. 2,500,000 kilojoule. Macam mana kita dapat nilai ni? Ialah kita bahagi dengan nilai kilo iaitu sebanyak 10 kuasa 3 ataupun 1,000. Okay. Okay, next. Kalau tengok ada sebutir berbola keluli berjisim 0.2 kilogram. So 0.2 kilogram ialah nilai bagi jisim iaitu M. Okay. Dia mempunyai tenaga kinetik sebanyak 3.6 joule. So dia suruh kita cari hal laju berbola. Okay, boleh tak kira dulu? Baru kita tengok jawapan awak sama tak? So kalau tengok tadi formula 1/2 MV kuasa 2. Okay, dah ada nilai ni ialah tenaga. Okay, masuk mana-mana yang ada. Tenaga masuk dekat tenaga, jisim masuk dekat jisim dan awak cari nilai bagi hal laju. Okay, kira dulu. Ada yang dah dapat? Semua kira
Alia dapat 36. So hal laju dia 36 bermaksud 36 meter per saat. Okay, yang lain ada tak? Ada tak lagi yang lain? Ada yang dapat 6. Okay. Farah dapat 6. Ya dan Nisha dapat 6. 6 meter per saat. Okay, yang lain ada lagi? Akif, Farihin dapat tak? Afif, Syaumil. Okay, so kita tengok macam mana. Okay. So, kita masukkan nilai tenaga kinetik dekat sini 3.6 joule. 1/2 darab dengan M iaitu berat jisim. Jisim sebanyak 0.2 kg. So, kita nak cari nilai bagi hal laju iaitu V. V kuasa 2 masuk dalam formula dia. So, kalau tengok kat sini 3.6 joule. Ni terus je. Kalau 1/2 darab dengan 0.2 awak akan dapat 0.1 kg. So kalau sini darab pergi ke sini dia akan jadi bahagi. So bila awak bahagi awak akan dapat 36 awak akan dapat 36. Tapi ini ialah nilai dalam kuasa 2. So kalau awak nak nilai V awak kena punca kuasa 2 kan dia. 36. So awak akan dapat nilai hal laju dia ialah 6. So kalau Alia dapat 36 bermaksud Alia dapat nilai bagi V kuasa 2. So kalau nak tengok nilai V kena punca kuasa 2 kan dia baru boleh dapat nilai hal laju dia yang sebenar. Okay, faham tak Alia? Faham, okay good. Okay. Next, ada lagi. Hitung tenaga kinetik bagi elektron yang berjisim 9 darab 10 kuasa negatif 31 kg dan berhalaju 4 darab 10 kuasa 6 meter per saat. Okay, so dah ada bagi jisim. Ni dah ada nilai jisim, dah ada nilai halaju. V. Okay, berapa nilai bagi tenaga kinetik elektron ni? Okay, cuba kira dulu. Berapa nilai tenaga kinetik yang ada dalam elektron. Ya, dia dah dapat jawapan. Dia dah dapat.
7.2 darab 10 kuasa negatif 18. Okey, dia dan Nisha dapat 7.2 darab 10 kuasa negatif 18. Okey, so yang lain sama tak? Kalau sama tulislah sama. Ha. Kalau nak salin panjang-panjang tu susah pula Tak dapat, Nuala tak dapat. Okey, tak apa. Kita tengok nanti. Okey, Farah pun dapat nilai yang sama dengan dia dan Nisha, 7.2 darab 10 kuasa negatif 18 Joule. Okey, betul sebab tenaga dalam unit Joule. Okey, so kita tengok macam mana nak dapat tenaga kinetik tu. Okey, so masuk dalam formula 1/2 M masuk je nilai M iaitu nilai jisim masuk dalam ni, nilai V masuk dalam ni. Jangan lupa kuasa 2. Okey, jangan lupa kuasa 2. So bila masuk dalam kalkulator, awak akan dapat nilai 7.2 darab 10 kuasa negatif 18 Joule. Okey, cuba kira Alia. Dapat tak? Dapat. Okey, Alia dapat dah Okey, yang lain? Ada tak lagi? 7.2 darab 10 kuasa negatif 18 Joule. Sebab tenaga masih dalam unit Joule. Okey. So ada lagi satu soalan. Sebuah troli berjisim 5 kg sedang bergerak dengan kelajuan 2 meter per saat. Okey, cikgu rasa ni senang. Dia direct to the point kan. So awak boleh kira dulu. Berapa jisim 5 kg iaitu M 2 meter per saat ialah nilai bagi V iaitu hal laju. So berapa nilai bagi tenaga kinetik troli tu? Okey. Cuba kira. Okey. Okey, Alia dapat 10 Joule. Farah Kristina pun dapat 10 Joule. Farah Batrisha pun 10 Joule. Okey, yang lain? Mana? Hafiz Syamil dapat 10 Joule. Okey, betul. Insyira, Kashrina dapat tak 10 Joule? Okey, Insyira pun dapat 10 Joule. Okey, kita tengok Okey, Akif pun dapat 10 Joule. Betul. Kita tengok bila kita masuk je terus direct, jisim Kashrina pun dapat. Okey. Masuk dalam nilai jisim darab dengan kelajuan. Kenapa dia darab 2 kali? Sebab ni ialah kelajuan kuasa 2. Sebab tu dia tulis kelajuan darab kelajuan. Okey. So kalau buat sini pun sama je. Sebab 2 kuasa 2 juga sama dengan 4 juga. So 1/2 darab dengan jisim iaitu 5 kg dan darab hal laju 2 meter per saat kuasa 2 ataupun darab dia 2 kali, awak akan dapat nilai bagi tenaga kinetik dalam troli tu ialah 10 Joule. Tenaga kinetik pada troli tu ialah sebanyak 10 Joule. Bermaksud nilai tenaga kinetik dia bergerak. Okey. Okey, ni satu lagi. Kereta berjisim 800 kg. Okey. Kereta jisim dia 800 kg. Tenaga kinetik dia ialah 3,600 Joule. So 3,600 Joule nilai bagi tenaga. Okey, jisim sebanyak 800 kg. Ialah nilai bagi M. Okey. Cuba kira kelajuan kereta. Okey. Masukkan terus dalam formula mana yang ada. So awak kira dulu. So tenaga masuk dalam nilai tenaga. Jisim masuk dalam jisim dan cari nilai bagi V. Okey.
Ada yang dapat nilai bagi halaju dia 3. Okey, dia Danisha dapat 3. Farah Batisha dapat 3. Alia pun dapat 3. Okey. Hafiz Syami dapat 3. 3. Apa unit bagi halaju? 3. Okey, 3, 3. Okey, apa unit bagi halaju? Unit bagi V. Unit bagi V iaitu halaju. Unit dia ialah meter saat kuasa negatif 1. Meter per saat Alia maksud dia. Meter per saat. Meter saat kuasa 1 ni bermaksud meter per saat. Sebab tu kalau dia naik atas, kuasa dia jadi negatif 1. Okay. So tengok bila kita masukkan je nilai jisim, nilai tenaga kinetik dan kita cari nilai bagi V. Jangan lupa 9 ni ialah nilai bagi V kuasa 2. So kalau nak cari nilai bagi V yang sebenar, mesti punca kuasa 2 kan 9. Baru awak boleh dapat nilai bagi V yang sebenar iaitu sebanyak 3 meter per saat ataupun 3 meter saat kuasa negatif 1. Okey. Okey, so tadi kita dah belajar tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal ada pada objek yang kenyal. Okey. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik ada pada objek yang bergerak. So sekarang awak cuba jawab soalan dalam ni. Cikgu bagi masa awak 10 minit untuk awak jawab soalan dalam ni. Lepas tu kita bincang. Ada 10 soalan je dalam tu.
Okey. Semua dah siap? Tengok-tengok ramai dah siap. Okey. Awak tengok Siap. Okey. Seekor kambing berjisim 30 kg bergerak dengan laju 50 meter per saat. Hitung tenaga kinetik kambing tersebut. Okey. Formula bagi tenaga kinetik 1/2 M darab V kuasa 2. Okey, berapa jawapan dia? 37,500 joule. Okey, dia dan Nisha cakap 37,500 joule. Farah, Adia semua sama. Okey, okay, betul. Okey. Okay, apa itu tenaga kinetik? Okey. Apa tenaga kinetik? Apa maksud tenaga kinetik? A ke B? Tenaga yang dimiliki oleh objek yang bergerak ataupun kerja yang dilakukan sesuatu objek. So jawapan dia A. Alia, Dia, Farah Kristina, Insyira cakap A. Okey. Okey, Atika pun cakap A. Okey, betul tenaga yang dimiliki oleh objek yang bergerak. Itu ialah tenaga kinetik. Okey, definisi tenaga keupayaan kenyal. A ataupun B, objek yang bergerak ataupun kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang bahan kenyal. So B, Alia, Atika, Farah Patisha cakap B. B, okey, Insyirah cakap B. Betul Apa formula tenaga keupayaan kenyal? 1/2 Fx ataupun mgh. A. So mgh tu formula bagi apa? Apa mgh ni formula bagi apa? Yang kita belajar minggu lepas ialah mgh kan? Jisim darab graviti darab ketinggian. Betul, tenaga keupayaan graviti. Betul Farah, Adia. Tenaga keupayaan graviti formula dia ialah M darab G darab H. Okey. Next. Okey. Hitung tenaga keupayaan kenyal. Okey. Cikgu rasa ni kita dah buat tadi kan? So berapa nilai dia? B. Okey, betul. 0.8 joule. Okey. Nombor 6. Unit SI bagi tenaga keupayaan graviti. Okey, apa unit dia? A atau B? B. Joule. Okey, B. Betul B. Unit tenaga mesti dalam joule. Tak kisahlah tenaga keupayaan graviti ke, tenaga keupayaan kenyal ke, tenaga kinetik ke, unit dia mesti dalam joule. So, nombor 7. Formula untuk tenaga kinetik ialah 1/2 M darab V kuasa 2. Apakah M dan V? Okey, A atau B? A. Okey, ramai cakap A. Okey, betul. M ialah jisim, V ialah laju. Okay, soalan 8. Okay. Hitung tenaga keupayaan graviti. Okay, cikgu dah bagi tahu tadi. Formula dia ialah M darab G darab H. M mesti dalam nilai kilogram. So apa jawapan dia? A. 100 joule. Okey. Okey, betul. M darab G darab H. Nombor 9. Definisi tenaga keupayaan graviti. Apa itu tenaga keupayaan graviti? Kerja yang dilakukan untuk mengangkat objek ataupun kerja yang dilakukan untuk menggerakkan objek. Okey, ramai jawab A. Dilakukan untuk mengangkat objek. Betul. Okey, betul. Nombor 10. Formula untuk tenaga keupayaan graviti. Okey, ni dah tadi. Kan, ni senang je kan? B. Okey, Farah, Atika, Dia cakap B. Alia, Insyira, B. Akif pun B. Okey, betul.
tenaga keupayaan graviti ialah mgh. Okey. Okey, betul So kalau kita tengok formula antara semua yang kita dah belajar tentang tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal dan tenaga kinetik. Okey, ni awak boleh buka dalam buku modul kan? Buku modul muka surat belakang. Muka surat 110. Okey. Tenaga keupayaan graviti, formula dia tadi apa? Apa formula bagi tenaga keupayaan graviti ialah mgh, betul. M darab G darab H. Okey. Apa formula bagi tenaga kinetik? Apa formula bagi tenaga kinetik? Formula bagi tenaga kinetik apa? 1/2 mv kuasa. 1/2 mv kuasa 2. Okey, betul lah. 1/2 mv kuasa 2. Kita tengok kita dah belajar 3 formula. Ada mgh, ada 1/2 fx, ada 1/2 mv kuasa 2. Okey. So macam mana nak tengok formula ni bergantung kepada tenaga apa yang ada pada objek tu. So tandakan right pada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja yang dilakukan. Okey. Apa faktor yang mempengaruhi kerja yang dilakukan? Masa. Masa ada ke tak ada? Masa mempengaruhi ke kerja yang dilakukan? Masa. Kalau ingat balik formula bagi kerja ialah W sama dengan apa? W sama dengan daya yang dikenakan darab dengan apa? Satu. Darab dengan masa ke darab dengan sesaran? Okey, darab dengan sesaran. Betul. Dia dan Nisha cakap darab dengan sesaran. Okey, Alia pun rasa sesaran. Betul. So faktor yang mempengaruhi kerja mestilah hanyalah daya dan juga sesaran. Itu S. Okey. Masa tak ada kaitan dengan kerja. Okey. So ni awak boleh buat muka surat 106, 107. Nanti awak buat soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3. Soalan nombor 1 tu kita dah buat kan minggu lepas. So awak boleh buat. Awak boleh sambung dengan soalan 2 dengan soalan 3. So kelas minggu depan kita bincang dulu. Okay? Okay, itu je kelas hari ni. Next kemudian kita masuk minggu depan. Bagi awak ni. Okay, boleh isi Google Form tu dulu. Okay, dah isi dah? Dah, okay Okay, yang lain jangan lupa isi Okay, itu je kelas kita hari ni.
Terima kasih semua sebab hadir. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, jaga mental. Jagalah diri kita. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama Alia, Adam Miskin sama-sama, Farah Kristina, Farah sama-sama, Akif sama-sama, Aisyah, Izam, Dia dan Nisha, Insyira, Ammar. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama semua.